salam sejahtera, sejahtera kepada semua pendengar LOA, Ladies on Air pada sesi kali ini. Walaupun namanya Ladies on Air, tapi pada sesi kali ini saya akan menjadi moderator anda. Nama yang diberi Muhammad Usamah bin Muhammad Rizwan. Dan hari ini kami ada jemputan untuk para pendengar. Jadi orangnya orang Kelantan, lahir di Wakaf Baharu, Kelantan. Beliau berusia 44 tahun dan nama beliau ialah Ahmad Jailan, Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani, dan beliau sudah berkahwin. Dan dari segi latar belakang pendidikannya, beliau mendapat LLB UA atau sarjana muda in law pada tahun 1995 di UIA. Pada tahun 1996 LLB Syariah atau sarjana muda Syariah di UIA juga, dan seterusnya melanjutkan pelajarannya di LLM Banking Law di UIA pada tahun 2005, dan sekarang sedang mengambil PhD in Islamic Finance di Durham University in United Kingdom. Dan itu sedikit kata takrif ataupun ta'aruf Ustaz pada kali ini. Dan kita diingatkan kepada para pendengar bahawa tema pada sesi kali ini ialah politik dan mahasiswa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Jadi Ustaz, kita lihat pada hari ini politik ini amat besar dan amat global, orang kata signifikasinya. Maka bolehkah Ustaz pada hari ini tentukan secara orang kata secara dasar apakah maksud politik itu? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Usamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita lihat kepada perkataan politik ini, kalau lihat di dalam bahasa Arabnya, dia ada satu perkataan yang dipanggil sebagai siasah syariah. Apa yang dimaksudkan dengan siasah syariah? Dalam kamus bahasa Arab, siasah ni maksudnya ialah mentadbir ataupun mengendalikan sesuatu urusan pekerjaan dan sebagainya cara yang baik. Itu maksud dia. Secara umumnya dia ada dua aspek utama. Yang pertamanya politik Islam ataupun siasah ini dalam arti kaedah pentadbiran dan pemerintahan negara mengikut hukum hakam agama ataupun mengikut perspektif Islam. Ataupun mengikut aspek yang kedua, siasah syariah ataupun politik Islam sebagai satu kaedah untuk menentukan hukum di bawah bidang kuasa kerajaan Islam. Manakala para ulama pula, para sarjana, dia mengatakan bahawa politik ataupun siasah itu ialah tindakan oleh pemimpin ataupun oleh kerajaan yang boleh menyelamatkan ataupun menyelamatkan orang ramai dan mengelak mereka daripada ditimpa kehancuran ataupun kebinasaan, walaupun ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak ada wahyu bicara berkenaan dengannya. Jadi maksudnya bahawa yang dikatakan politik ataupun siasat ini ialah sesuatu perkara tujuan utamanya ialah mendatangkan kemaslahatan atau untuk menyelamatkan orang ramai daripada kehancuran, dan perkara itu mungkin melibatkan sesuatu yang tidak dinaskan dalam Al-Quran atau yang dinaskan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat umpamanya takrif daripada Ibnu Abidin, dia kata bahawa siasah ini ialah
memperelokkan, mengislahkan keadaan manusia dengan cara membimbing mereka dan memimpin mereka ke jalan yang selamat itu, sama ada ia selamat di dunia ataupun ia selamat juga di akhirat. Kalau mengikut Al-Bujairimi, dia kata bahawa siasat ataupun politik itu ialah mengelokkan urusan rakyat dan mentadbir urusan mereka. Kalau Afi pula dia kata siasat ataupun politik ini ialah mengendalikan urusan orang ramai ataupun urusan rakyat kepada kebaikan secara lemah lembut ataupun juga mungkin boleh digunakan kekerasan. Tentang remaja atau lebih spesifiknya mahasiswa berpolitik masih menjadi persoalan yang tiada jawapan objektif dalam masyarakat Malaysia kini. Dan untuk Ustaz, adakah masih belum sampai lagi masanya untuk mahasiswa bersuara ataupun berpolitik? Dan kalau ia pun, bagaimanakah mahasiswa ini boleh melibatkan diri dengan politik secara sihat? Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita tahu, golongan pelajar di universiti ataupun dalam istilah sekarang ini golongan mahasiswa dan mahasiswi, mereka disebut sebagai barisan pelapis kepimpinan. Maka apabila kita katakan bahawa mereka adalah barisan pelapis kepimpinan, bagaimana mungkin jikalau ada di kalangan masyarakat ataupun suara-suara tertentu yang mengatakan bahawa para pelajar ini ataupun para mahasiswa-mahasiswi ini tidak boleh terlibat dengan politik ataupun perlu fokus hanya kepada pelajaran. Jadi jikalau kita menghalang para pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi ini daripada berpolitik ataupun mendekati politik negara, isu-isu yang melibatkan politik negara, maka tiada gunanya kita menggunakan istilah mahasiswa-mahasiswi sebagai barisan pelapis kepimpinan negara. Jikalau kita mengatakan bahawa mereka adalah barisan pelapis kepimpinan negara, kita mesti menyediakan ruang dan peluang yang seluas-luasnya supaya para pelajar ini, para pelajar universiti dapat mencedok sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin pengalaman, kemahiran serta ilmu yang relevan untuk mempersiapkan diri mereka dengan kepimpinan ataupun isu-isu politik negara. Sebagai satu contoh, sudah tentu ada perbezaan di antara pekerja yang baru yang tidak ada pengalaman yang memohon untuk sesuatu jawatan dengan seorang pekerja yang sudah mempunyai pengalaman yang luas di dalam ataupun yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Bagi seseorang employer ataupun majikan, sudah tentu mereka ingin mendapatkan khidmat daripada pemohon yang sudah ada kemahiran berkaitan dengan pengalaman yang relevan dengan jawatan yang dipohon. Maka begitu juga mahasiswi, apabila mereka semenjak daripada zaman pelajar lagi, semenjak daripada zaman mahasiswa-mahasiswi, mereka telah bergerak, maka sudah tentu mereka ini mempunyai segala pengalaman, segala kemahiran dan segala ilmu yang berkaitan yang telah tersemat dalam dada mereka yang boleh mereka curahkan sebaik sahaja mereka beranan dengan memegang jawatan-jawatan tertentu ataupun menjadi pemimpin dalam masyarakat sebaik sahaja mereka lulus di peringkat universiti. Maka untuk melahirkan pemimpin yang berpengalaman ini, maka sudah tentu kita sangat perlu menempatkan diri kita dalam semua aspek ataupun sudut politik, sama ada menjadi ahli kepada pertubuhan politik ataupun kita sendiri terlibat dalam kempen politik ataupun kita terlibat ataupun mendengar sendiri bagaimana perdebatan dalam parlimen, segala isu-isu yang dibicarakan oleh ahli parlimen. Dan pengalaman ini sangat perlu kerana apabila kita terlibat secara langsung
dalam perdebatan di parlimen, kita boleh membezakan pendebat atau parlimen yang bagaimana yang tidak bermutu, yang tidak berkualiti, dan perbahasan yang bagaimana yang dapat memberi sumbangan yang maksimum kepada rakyat. Maka dengan itu, apabila kita dapat melihat sendiri antara dua kualiti yang berbeza itu, maka ini menjadi panduan kepada kita bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik atau baik daripada itu dengan lihat sendiri perdebatan berkenaan. Sama juga dengan apabila mahasiswa terlibat sendiri dalam lapangan kempen pilihan raya, merasai sendiri kehangatan kempen pilihan raya di antara parti-parti politik yang bertanding, di antara parti politik pemerintah dengan parti politik pembangkang dan sebagainya, dan mereka terjun sendiri di dalam reaksi masyarakat terhadap kempen raya, maka akan menyelami segala isu dan masalah yang berlaku. Ini akan mematangkan lagi berkenaan. Dan pengalaman saya sendiri sebagai seorang yang pernah memegang jawatan Presiden Persatuan Mahasiswa UIA dan juga pernah memegang jawatan Setiausaha Agung Majlis Pelajar UIA serta di peringkat matrikulasi dan sebagainya. Saya mendapati bahawa pengalaman saya sewaktu menjadi pelajar sangat-sangat berguna dan ianya sangat-sangat bernilai untuk menjadikan saya sebagaimana sekarang. Saya cukup apabila berhadapan, saya tidak gagal apabila berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan. Saya tidak rasa malu untuk berhadapan dengan menteri dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan kerana semua itu telah pun saya peroleh pengalaman dan kemahiran itu, saya menjadi pemimpin pelajar. Dan kalau kita menjadi seorang pemimpin pelajar, kita dekat dengan politik, dengan segala liku-liku, dengan segala duri dan cabaran yang ada dalam politik, ini akan menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang berdaya juang yang tinggi dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Kita tidak mahu menjadi seorang pelajar yang manja, yang tidak boleh diusik dengan sedikit masalah, lalu ditimpa dengan penyakit kematian dan sebagainya. Kita mahu para pelajar kita kental jiwanya. Jadi apabila telah melalui segala mihnah ini, tribulasi ini di peringkat pengajian, maka itu akan menjadikan kita seorang yang kuat. Sebagaimana seorang ahli gusti ataupun seorang ataupun seorang komando yang melalui ujian dan juga latihan tahan lasak, maka begitulah juga kita sebagai pelajar, segala yang kita lalui menjadi mahasiswa dan mahasiswa, dia seolah-olah sebuah ujian tahan lasak kepada kita supaya kita menjadi seorang yang benar-benar lasak dan hebat apabila kita berada dalam benar. Wallahu a'lam. Benar sekali itu Ustaz. Saya pun menyokong dengan pernyataan Ustaz bahawa yang mahasiswa dan mahasiswi perlu mengambil opportunity ni dalam masa usia emas ini, usia yang berharga ini untuk menggapai semua opportunity yang ada di hadapan mata sendiri. Dan soalan yang seterusnya ini agak provokasi sikit, tapi bagaimanakah hendak menangani perbezaan politik yang seringkali mengundang perpecahan? Kerana kadang-kadang kita lihat ada kawan kita yang dia menyokong orang kata parti politik ini, dan kita pula dan seorang lagi menyokong parti politik ini, dan apabila kedua-duanya bertemu, mereka tidak boleh berkawan. Bagaimanakah pada pandangan Ustaz kes ini orang kata boleh pada pandangan Ustaz, apakah pandangan Ustaz tentang situasi ini? Baik, wallahu alam. Sebenarnya dia memerlukan kepada pengetahuan berkenaan dengan ikhtilaf
dengan adab-adab berbeza pendapat. Sebenarnya perbezaan ini bukan sahaja berlaku dalam isu politik ataupun di kalangan ahli-ahli politik. Ia juga berlaku dalam isu agama di kalangan para ulama ataupun para sarjana Islam. Dan kita boleh melihat bagaimana suasana yang berlaku di mana-mana sahaja jikalau pihak yang terlibat tidak ada adab-adab yang perlu dalam ini. Umpamanya kita lihat dalam soal akhlak. Jikalau kita beza pendapat, kita tidak bersetuju dengan sesuatu pandangan individu tertentu ataupun aliran sesuatu kumpulan yang tertentu, maka adakah patut kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang kesat, yang kotor, maki hamun dan sebagainya? Jadi jikalau kita tidak boleh mengawal kemarahan kita, tidak boleh mengawal emosi kita, kita menggunakan istilah-istilah yang kesat kepada opponent, kepada penentang kita, maka itu akan menimbulkan perbalahan yang akan menyebabkan perpecahan. Saudara-saudari boleh lihat bagaimana parlimen-parlimen di beberapa buah negara berlaku lontar-melontar kasut, tumbuk, mencederakan, memukul antara satu sama lain apabila perdebatan parlimen mereka itu tak dapat kawal emosi masing-masing. Begitulah juga dengan balahan yang berlaku di kalangan para ulama ataupun di kalangan para penuntut ilmu agama. Mereka tidak memahami isu sebenar dan ada adab di dalam berbeza pendapat. Kita boleh melihat bagaimana begitu ringannya atau mudahnya ungkapan sesat, saling sesat, menyesatkan di antara satu sama lain keluar daripada mulut-mulut mereka, saling kafirkan di antara satu sama lain. Dan ini satu fenomena ataupun suasana yang tidak boleh kita biarkan. Jadi cara untuk mengatasinya ialah yang pertama, kita perlu melihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Para mufassirun mengatakan bahawa perpecahan itu wala tafarraqu, dan berpecah belah itu disebut selepas Allah Ta'ala menyebut wa'tasimu, yakni berpegang teguh kepada bihablillah, kepada tali Allah, yakni kepada agama Allah. Maksudnya ialah kalau kita ingin mengelak daripada perpecahan berlaku di kalangan kita, caranya tidak ada cara yang lain melainkan dengan kita beramal ataupun berpegang teguh kepada agama Allah. Sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, dia akan berpecah. Dia akan berlaku yang kita sebut sebagai balahan di antara mereka itu. Itu cara yang kita boleh lakukan untuk mengelak daripada berlakunya perpecahan. Walau bagaimana kita tidak menafikan bahawa di dalam sejarah Islam ditunjukkan kepada kita di kalangan orang-orang yang faham agama pun berlaku perpecahan. Kalau kita lihat umpamanya di Isfahan, di Iran, pernah berlaku peperangan di antara mazhab, iaitu antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i lebih sedikit, mazhab Hanafi lebih besar jumlahnya di Isfahan. Peperangan di antara dua mazhab ini berakhir dengan kemenangan di pihak mazhab Syafi'i. Dan ini menyebabkan kemarahan di kalangan mazhab Hanafi yang kemudian menghantar lagi tambahan tentera ataupun para pejuang untuk menentang golongan daripada mazhab Syafi'i. Dan ini ada satu kisah yang sangat mendukakan kita yang kita tidak mahu berulang di kalangan masyarakat kita. Dan kalau tengok di kalangan para sahabat pun memang berlaku seperti perang Jamal, perang Siffin, yang sehingga menyebabkan berlaku pertengkaran di antara Muawiyah dengan Ali, pertembungan di antara Aisyah dengan Ali, menyebabkan korban di kalangan para sahabat seperti Talhah dan sebagainya. Dan ini satu peristiwa yang sangat mendukacitakan kita. Pengajaran yang kita boleh peroleh ialah
Ini menunjukkan kepada kita di kalangan para sahabat yang dibentuk, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tetap berlaku perbalahan, dan perbalahan itu bukan perbalahan yang kecil. Ia melibatkan peperangan dan ia melibatkan pembunuhan di kalangan para sahabat yang kedua-dua pihak itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa walaupun kita di pihak yang benar sekalipun, kesilapan mungkin tetap akan terjadi. Maka pengajarannya ialah, jikalau kita melakukan kesilapan, kita hendaklah mengikuti Adam alaihissalam yang melakukan kesilapan. Walaupun Adam alaihissalam melakukan kesilapan, tetap baginda kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa asa Adam rabbah, Adam telah berlaku maksiat kepada Tuhannya. Tetapi Allah Ta'ala menyebut bagaimana keadaan kesilapan yang dilakukan oleh Adam AS ialah fanas walam najid lahu azma. Dia lupa dan dia tidak ada keazaman yang kuat untuk menentang Allah. Sebab itu bila dia melakukan kesilapan, dia sedar daripada kesilapannya itu, maka Adam AS terus kembali kepada memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berbeza dengan Iblis, walaupun Iblis juga melakukan kesilapan seperti Adam AS, tetapi Iblis dia angkuh, aba dia enggan, wastakbara dia takabur, kana minal kafirin, jadi kafir. Sebab apa dia jadi kafir? Kerana dia mempertikaikan Allah Ta'ala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia. Ini menunjukkan kepada kita bahawa jikalau kita melakukan kesilapan dalam perbalahan depan kawan kita, di antara perkumpulan yang berbeza, maka untuk menjadikan diri kita sebagai seorang hamba Allah diredai oleh Allah Ta'ala, bila kita berbalah, bila kita bergaduh atau kita berbeza pendapat, baik sahaja kita menyadari kita, hendaklah kita beristighfar dan kembali kepada Allah. Orang yang meneruskan kesilapan, walaupun mengetahui dia silap, maka orang itu dia akan mengikut jejak langkah Iblis, sebagaimana kisah yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi poin pentingnya ialah perbalahan dia tetap akan berlaku, cuma kita perlu mengetahui bagaimana mengawan perbezaan pendapat itu supaya tidak berlaku dalam keadaan yang lebih serius. Orang yang bila dia berbalah, perbalahannya semakin, itu adalah tanda munafik. Dan saya sendiri mempunyai pengalaman mana rakan-rakan kita memberitahu bahawa kadang-kadang antara jemaah dengan jemaah, antara kumpulan pelajar dengan kumpulan pelajar, asalnya kawan baik, tetapi kerana orang ini mengikut satu kumpulan yang tertentu, kawan baik yang seorang lagi mengikut kumpulan yang lain pula, daripada asalnya berkawan baik, tiba-tiba menjadi berbalah di antara kedua-dua mereka hanya kerana faktor seperti ini. Dan ini secara yang patut kita elakkan. Hendaklah kita kekalkan kemesraan sesama kita, kita menghormati, agree to agree, kita setuju untuk tidak bersetuju antara satu sama lain. Yang penting kita disebut oleh Allah Ta'ala, inna hadhihi ummatukum wahid wa ana ini adalah umat kamu, umat satu, dan kita tidaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Betul tu Ustaz. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, ada golongan yang seperti itu yang di mana mereka tidak boleh bertemu antara dua pemikiran atau dua parti yang berbeza, dan ada juga orang yang memang buta politik. Kata buta politik kerana mereka tidak tahu selok belok dalam politik, malah mereka tak mengambil kisah-kisah politik ni. Dan bagaimana kita nak membentuk pemahaman terutamanya kepada golongan-golongan ini, terutama yang kepada golongan mahasiswa yang seperti ini, akan perlunya cakna kepada hal-hal politik. Bagaimana itu Ustaz? Wallahu a'lam.
yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Iaitu ajaklah ataupun dakwahlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah ini kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, ramai di kalangan para sarjana Islam ataupun para mufassir menggunakan perkataan bijaksana. Kalau mengikut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan hikmah ini tak semestinya menggunakan cara yang lemah. Hikmah juga mungkin dengan menggunakan kekerasan. Maka dia mengatakan bahawa hikmah bukan bergantung kepada kaedah lembut atau kaedah keras. Tetapi dia kata hikmah ialah kita menggunakan satu kaedah yang menghasilkan dengan nanti yang positif, memberikan hasil yang positif. Maka dalam isu bagaimana kita ingin menangani masalah mahasiswa yang tidak cakna politik, yang tidak peka masalah politik, maka saya suka mencadangkan supaya perhatian mereka ini dapat ditunjukkan kepada isu-isu yang berlaku di negara-negara tertentu yang tidak peduli tentang politik. Umpamanya kita bagaimana keadaan yang berlaku di Palestin. Sebenarnya penjajahan Palestin oleh Zionis berasal daripada kesan politik rakyat Palestin sendiri. Kesilapan yang bagaimana? Iaitu apabila mereka mulai menjual tanah yang ingin dibeli oleh kaum pendatang Yahudi. Kaum pendatang Yahudi mempunyai dana yang cukup banyak dan mereka sanggup membeli tanah-tanah milik umat Islam Palestin dengan harga yang tinggi, dan kesanggupan rakyat Palestin menjual tanah-tanah tersebut sebenarnya memberi sumbang kepada semakin mengecilnya populasi rakyat Palestin pada ketika itu, walaupun telah ada fatwa di kalangan ulama Palestin yang melarang atau mengharamkan penduduk Palestin daripada jual tanah mereka itu kepada pendatang Yahudi. Dan ini yang kita sebut tadi, sebut sebagai siasah syariah, politik Islam. Walaupun muamalah jual beli dengan orang-orang bukan Islam itu hukumnya adalah harus, tetapi jual beli yang mendatangkan kemudaratan, jual beli yang mengakibatkan natijah yang buruk, ia memerlukan kepada pengetahuan di dalam siasah syariah, iaitu politik. Ini ialah apa yang akan berlaku kepada rakyat jika mereka tidak cakna siasah, tidak peduli tentang politik, kesan daripada jual beli yang tidak peduli tentang natijah ataupun consequences daripadanya. Maka akibat daripada tidak cakna dan tidak peka Palestin pada ketika itu, akhirnya kita dapati Palestin berada dalam keadaan sekarang. Ataupun kita boleh juga menunjukkan kepada rakan-rakan kita ini bagaimana kehebatan pemimpin politik ketika mereka berbicara dan sebagainya, dengan mengajak mereka bersama-sama dengan kita menghadiri majlis-majlis tertentu, majlis-majlis yang kita boleh menarik perhatian mereka. Jangan kita bawa mereka ke majlis yang menjemungkan, tapi kita mencari boleh menawan hati mereka dan melihat politik dari sudut yang berbeza. Wallahu a'lam. Dengan apa yang dibicarakan oleh Ustaz sebentar tadi, ianya menunjukkan secara jelas bahawa peranan mahasiswa dalam peka dengan hal-hal politik ini amatlah berat, amatlah orang kata signifikan dalam kehidupan atau dalam kehidupan diri kita dan juga dalam perkembangan negara kita sendiri. Dan bagi mereka yang ingin melibatkan diri dalam politik, dalam saluran atau di saluran manakah mahasiswa pada pandangan Ustaz boleh bersuara, dan di manakah kebebasan suara boleh digunakan dalam politik?
Ini dalam kes mahasiswa lah. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam. Saya mencadangkan supaya apa sahaja saluran yang ada yang bersifat bebas digunakan sepenuhnya oleh mahasiswa. Saya ambil beberapa contoh dalam dunia kita sekarang ini, antaranya ialah media-media sosial dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Telegram, Facebook, blog dan sebagainya. Semua itu adalah saluran yang sangat bebas yang kita boleh utarakan, kirikan pengetahuan kita, pandangan dan sebagainya berkenaan dengan politik. Ini akan mendedahkan kita kepada kritikan. Jadi nanti akan ada pandangan lain di kalangan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita ataupun mungkin orang yang kita tidak kenali yang akan memberi reaksi atau respon kepada pandangan kita, dan itu akan mematangkan ilmu juga gaya penulisan kita di blog, di Facebook dan sebagainya. Maka sebab itu sepatutnya digunakan oleh para mahasiswa sebagai satu peluang yang sangat baik, kerana ia tidak memerlukan sebarang kos ataupun kalau ada sekalipun ia tidak menyebabkan kos yang tinggi. Pengalaman peribadi saya pula, saya sendiri adalah seorang yang sejak daripada sekolah menengah tingkatan 3 saya telah menggunakan Jumaat. Saya telah pun menyampaikan khutbah Jumaat sejak daripada berusia 11 tahun. Jadi itu adalah satu lagi platform yang boleh digunakan, tetapi mungkin tidak ramai yang mampu menyampaikan khutbah dari mimbar. Tetapi bagi sesiapa yang ada kemampuan, ada talent dalam public speaking umpamanya, mereka tak sepatutnya rasa malu untuk menyampaikan khutbah. Dan tidak sepatutnya kita menggunakan alasan saya bukan pelajar agama, saya bukan pelajar sekolah, saya tidak mahu menjadi ustaz, sebab itu saya tidak mahu berkhutbah di atas ini. Itu tak sepatutnya menjadi alasan. Kerana saya sendiri sewaktu berusia 15 tahun, saya adalah seorang pelajar sekolah menengah sains. Menengah sains Bingun Terengganu. Saya bukan daripada aliran agama, bukan daripada satu pengajian sekolah pondok dan sebagainya. Tetapi di atas minat untuk menyampaikan pandangan, untuk memberikan saran kepada masyarakat, walaupun saya bukan daripada aliran agama, tetapi daripada aliran agama. Tetapi saya menyampaikan khutbah sampai ke hari ini, usia 44 tahun. Daripada usia 15 tahun, setelah kepada usia 44 tahun, hanya hampir 30 tahun saya telah berkecimpung dalam ini. Maka saya ingin memberi nasihat kepada adik-adik sekalian, kepada saudara-saudari sekalian, supaya semua peluang ini digunakan. Kita viralkan pandangan kita, sebar luaskan pandangan kita itu, dan pasti apabila kita bercakap, kita berkenaan dengan undang-undang yang berkaitan. Maksudnya ialah kita berkenaan dengan law of defamation, undang-undang fitnah. Jangan pula bila kita menulis atau kita bagi pandangan tentang politik, tiba-tiba kita terperangkap dengan memfitnah orang lain. Check your facts first. Kita kena periksa dahulu fakta kita sebelum kita menulis ataupun memberikan pandangan. Kerana kita tidak mahu kita memberi satu pandangan yang palsu berkenaan dengan seseorang atau sesuatu isu, kerana itu akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Kemudian saya juga mencadangkan supaya di peringkat ini saudara-saudari daripada awal lagi nak jinak dengan parti politik. Kita pilih satu parti politik yang boleh membina syakhsiah kita, pribadi kita. Malah pengalaman saya sendiri sejak daripada sekolah menengah, sekolah menengah lagi, bukan di peringkat universiti, tapi di sekolah menengah, saya telah pun terlibat dengan usrah, dengan qiyamul lail, dengan perbincangan, dengan halaqah-halaqah yang dianjurkan oleh parti politik yang mengajar kita tentang hubungan kita dengan Allah. Jadi hal itu menjadi sangat baik kerana di peringkat persekolahan, di peringkat universiti, sebenarnya perbincangan berkenaan dengan politik negara tidak begitu banyak. Dia lebih kepada membina individu, kepada membina akhlak, bentuk peribadi kita. Satu tali perhubungan antara kita dengan
Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebagai begitulah Ustaz, pada pandangan Ustaz memang betul. Memang sebenarnya berlambak atau orang kata terdapat pelbagai saluran yang boleh kita sebagai mahasiswa untuk melibatkan diri dalam politik. Maka tiada orang kata tiada alasan untuk kita tidak peka atau tidak melibatkan diri dalam hal-hal berpolitik ini. Dan disebabkan kita sudah pun menyambut Hari Wanita 2 minggu lepas, yang jika saya tak silap, maka ada juga soalan dari dari khas dari kaum wanita, iaitu adakah kita di Malaysia ini kekurangan ahli politik wanita? Apakah sesuai kaum wanita diletakkan di barisan hadapan pentas politik, memandangkan tanggungjawab sebagai ibu dan isteri pun sudah tidak menantangan? Jadi pada pandangan Ustaz, adakah bagaimana Ustaz menjawab atas soalan ini? Wallahu alam. Sebenarnya Allah Ta'ala menjadikan manusia ini berbeza-beza dari segi kecenderungan minat masing-masing. Kalau kita mengatakan bahawa sesuai ataupun tidak kaum wanita terlibat dengan politik, terutamanya di barisan hadap, sebenarnya kita perlu melihat bagaimana kaum lelaki juga ada di kalangan kaum lelaki yang lebih suka tinggal di rumah. Kita lihat ada kaum lelaki yang lebih suka berada di dapur, yang suka memasak, yang suka kepada bunga-bunga, kepada hobi-hobi dan kegemaran yang biasanya disukai atau digilai oleh kaum wanita sahaja. Itu adalah satu kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Abu Bakar dan Umar berbeza. Siddiq seorang yang lembut sehingga anaknya mengatakan bahawa mungkin ayahnya dapat menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sedangkan Abu Bakar seorang yang mudah menangis. Jadi di sisi anaknya, Abu Bakar Siddiq tidak layak menjadi imam kerana dia seorang yang cepat menangis. Pantang baca Al-Quran sedikit dia akan menangis. Sedangkan Umar Al-Khattab seorang yang keras, seorang yang tegas, seorang yang garang. Tetapi sejarah menceritakan kepada kita bagaimana orang yang tegas seperti Umar pun, walaupun dia jauh tegas berbanding dengan Abu Bakar Siddiq, tetapi apabila berhadapan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar tidak dapat menerima hakikat itu, malah mengugut atau mengancam akan membunuh sesiapa atau memukul sesiapa yang mengatakan Muhammad sebagai wafat. Tetapi telah ditegur oleh Abu Bakar Siddiq bahawa benar Rasulullah telah pun. Begitu juga apabila turunnya gejala riddah pada zaman Abu Bakar Siddiq, Umar menentang hasrat Abu Bakar untuk memerangi golongan riddah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq meneruskan hasratnya untuk memerangi riddah, sedangkan Abu Bakar seorang yang lembut. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap manusia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala berbeza-beza sifatnya, tetapi yang penting apabila timbul kepada masa yang perlu, maka pada masa itu kita perlu bertindak dengan tindakan yang sesuai. Maka berbalik pada isu tadi, di antara lelaki dan perempuan, sebagaimana yang saya sebut, bahawa ada lelaki yang hobinya ataupun kecenderungannya kepada rumah tangga. Dan ada wanita mempunyai kemampuan bercakap, very outspoken, very fluent apabila bercakap, boleh meyakinkan orang ramai dan mempunyai credibility, kewibawaan sebagai pemimpin. Ditambahi pula pada zaman ini kita mempunyai ramai tokoh wanita yang terlibat dengan apa yang disebut sebagai women movement, gerakan wanita yang bersifat yang bersifat sekular, yang mana sudah tentu untuk kita menyaingi golongan ini, kita perlu mempunyai tokoh wanita muslimah mukminah daripada golongan kita yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jikalau mereka ada tokoh-tokoh wanita mereka, kita juga perlu mempunyai tokoh-tokoh wanita kita. Tentang bagaimana halangan yang mungkin timbul jikalau kita ini kerap kali, sebagaimana yang saya sebut, seringkali wanita-wanita ini
mendapat jodoh yang terdiri daripada suami yang sanggup membantu. Malah saya sendiri mempunyai sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang isteri mereka aktif bergerak sebagai ahli politik, begitu luas pergaulannya, berhadapan dengan masyarakat, terjun di tengah-tengah masyarakat, tetapi para suami menjadi pembantu yang setia, menolong isteri, soal rumah tangga diuruskan oleh suami dan sebagainya. Ini perkara yang tidak menjadi sebarang kesalahan, kerana Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah memimpin tentera, walaupun itu melibatkan perbalahan dengan Sayyidina Ali, tetapi para ulama menjadikan kesediaan Aisyah memimpin tentera Islam pada masa itu sebagai bukti bahawa tidak menjadi satu kesalahan bagi seorang perempuan untuk mengepalai sesuatu operasi ataupun sesuatu program dan sebagainya. Malah tidak ada satu larangan yang khusus, yang sahih, yang jelas, yang menghalang kaum wanita daripada berlaku demikian. Walau bagaimanapun, saya tetap ingin memberikan nasihat sebagaimana pemimpin lelaki juga, kita mempunyai hak masing-masing. Dalam keadaan kita sibuk dengan masyarakat, kita sibuk dengan isu-isu politik, maka jangan lupa kepada habuan diri sendiri, habuan anak-anak dan habuan ke hak-hak mereka yang kita jaga. Wallahu a'lam. Maka Ustaz, kumpulan wanita ini atau kaum wanita ini bukanlah menjadi, orang kata menjadi kaum wanita bukanlah satu halangan mustahak yang atau besar yang menghalang kita untuk berkata atau bercakap tentang politik. Benar itu Ustaz, saya amat sokong sekali. Dan bagi Ustaz, apakah tips untuk golongan wanita yang sudah sedia ada berpolitik untuk terus kuat menempuhi dunia politik yang kian makin hari makin mencabar? Silakan Ustaz. Wallahu alam. Saya mencadangkan supaya setiap daripada kita mengenal pasti kekuatan ataupun kelebihan ataupun keistimewaan masing-masing yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Ada di kalangan kita tidak pandai berkata-kata, tidak pandai mengatur perkataan untuk bercakap atau pidato di khalayak ramai. Tetapi Allah Ta'ala menganugerahkan kepada orang-orang seperti ini kelebihan dalam menulis, kelebihan di dalam berbicara di ruang-ruang Facebook, di atas kertas dan sebagainya. Maka bagi sesiapa yang mempunyai kelebihan seperti ini, walaupun tidak pandai berkata-kata, tetapi gunakan kelebihan menulis itu untuk mempengaruhi masyarakat supaya masyarakat kembali kepada Allah dan Rasul. Ada di kalangan yang tidak pandai berkata-kata dengan menggunakan ayat Al-Quran, tidak pandai berbicara menggunakan hadis Nabi, dan dia merasakan bahawa dia tidak mampu menyumbang kepada agama. Anggapan ini salah sebenarnya, kerana dalam soal agama, walaupun kita akui pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah itu penting, tetapi jika lihat ulasan yang dibuat Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya yang kenal Laisa Minal Islam, dia mengatakan bahawa di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun sumbangan mereka kepada Islam di antara satu sama lain adalah berbeza. Ada di kalangan sahabat yang sumbangan mereka di dalam bidang hadis, ada di kalangan sahabat yang tidak mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran kecuali hanya 1-2 surah sahaja, mereka hebat di medan, dan begitulah seterusnya. Maka sama sebagaimana kita pada hari ini, mungkin kita tidak mampu berkata-kata ataupun menulis menggunakan ayat Al-Quran dan hadis, tetapi kita mampu melukis kartun umpamanya, melukis kartun yang boleh memberi message yang benar. Walaupun kartun yang kita tulis tidak mengandungi ayat-ayat Al-Quran, tetapi mana-mana kartun ataupun lukisan yang menyampaikan message yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang mulia, maka itu juga adalah sebagian daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah.
Ada di antara kita yang bercakap pun tak pandai, nak berpidato di khalayak ramai pun tak boleh, menulis di ruang-ruang Facebook, di dalam internet pun tidak mampu, menulis buku pun tidak ada upaya, tetapi mempunyai akhlak yang baik dari segi pergaulan. Itu juga boleh digunakan. Orang-orang seperti ini sebagai GR, bukan GRO yang buruk, tapi GRO yang baik. GRO yang positif, guest relation officer, sebagai orang yang bertanggungjawab menghubungkan antara mad'u, antara orang yang kita tarik kepada Islam, kepada guru ataupun kepada ustaz-ustazah ataupun kepada jamaah ataupun kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak mampu berkata-kata, dia berpidato, kita tidak mampu menulis, tapi kita mempunyai akhlak yang baik, peribadi yang cantik, perwatakan yang boleh menarik perhatian orang, maka cara kita melayan dia, cara kita berurusan dengan mereka, ini akan menyebabkan mereka memandang kita sebagai satu duta dakwah yang baik. Maka kita gunakan semua sekali kelebihan yang kita ada. Ada di kalangan kita, bercakap pun tidak pandai, tidak ada perwatakan menarik, bergaul pun tidak pandai mengambil hati orang, tetapi dia mempunyai wang yang lebih, duit yang lebih. Maka wang yang ada itu digunakan untuk manfaatan bersama berdasarkan kepada strategi masing-masing. Begitulah seterusnya. Setiap orang pasti sekali mempunyai kelebihan masing-masing, maka kita identify, kita kenal pasti kelebihan itu, bagaimana cara yang boleh kita manfaatkan kelebihan itu untuk message dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Betul itu Ustaz. Sejujurnya saya sendiri sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa juga merasakan bahawa politik ini sebenarnya penting untuk diri saya, bukan diri saya sahaja, malah untuk orang kata society yang di sekitar saya ini juga, kerana apa yang saya lakukan juga akan dirasai oleh orang sekeliling saya. Dan sebenarnya untuk berbicara tentang politik ini dalam masa 1 jam bukanlah orang kata tidaklah secara menyeluruh, tapi boleh menggambarkan sebersedikit bagaimana politik ini boleh membentuk satu generasi tersebut. Dan disebabkan masa mencemburui kita, maka dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi kita pada kali ini, sesi Ladies on Air, tetapi kali ini bukan ladies, tapi men's on air. Dan semoga dengan apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan sebentar tadi boleh memberikan pengajaran kepada para pendengar untuk terus menceburi dalam bidang politik, dari segi apa-apa pun. Tak kisahlah dari seperti mana yang Ustaz kata, dari segi duit ke, dari segi apa-apa sahaja. Dan sampai di sini sahaja kita pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih Ustaz kerana telah meluangkan masa 1 jam bersama. Dan salam sejahtera kepada semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.